Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live pada petang ini untuk menyambung kembali perbicaraan ataupun perbahasan hukum tajwid. Masih lagi menggunakan buku ni lah. Masih lagi menggunakan buku ni. Yang mana ada buku ni boleh awak kelak tengok muka surat 70 lah. Baik, tengok muka surat 70. Pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17 berkaitan dengan sujud tilawah. Pelajaran yang ke-17 berkaitan dengan sujud tilawah. Yang ada buku tajwid ni boleh awak kelak lah. Muka surat 70. Tajuk dia adalah sujud sajadatut tilawah. Sajadatut tilawah, iaitu sujud tilawah. Baik, dia kata ada beberapa ayat yang semasa dibaca disunatkan sujud tilawah. Kalau kita baca ayat tersebut, maka kita disunatkan sujud tilawah. Baik. Syarat sujud tilawah sama dengan syarat solat. Kita nak sujud tilawah ni dia ada syarat lah. Syarat dia serupa syarat solat, iaitu menutup aurat. Yang pertama, nak sujud tilawah mestilah kena tutup aurat. Yang kedua, menghadap kiblat. Nak sujud tilawah kita kena menghadap kiblat. Dan yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat sujud tu. Kita nak sujud tilawah, kena suci badan kita, pakaian kita kena suci, tempat kita nak sujud tu kena suci. Jadi syarat dia samalah macam syarat di dalam solat. Baik, kemudian ayat-ayat yang disunatkan melakukan sujud tilawah semasa membacanya. Ketika kita membacanya ayat-ayat sujud tilawah, maka kita disunatkan sujud tilawah. Dia ada tanda lah. Tanda dia ni. Ni tanda sujud tilawah. Orang yang sujud tilawah adalah orang yang membaca ayat-ayat sajadah dan orang yang mendengar bacaan tersebut. Disunatkan sujud tilawah. Orang yang membaca dan orang yang mendengar, dia kena dia disunatkan sujud tilawah. Tapi kalau orang yang membaca ayat sejadah tetapi dia tidak sujud sejadah, maka orang yang mendengar pun tidak disunatkan sujud tilawah. Sujud sejadah tilawah tu samalah. Baik, yang pertama dia ayat sujud sejadah ini ada pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 206. Surah Al-A'raf ayat 206. Tu pada perkataan yasjudun tu. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yasjudun tu. Apabila habis kita baca situ, kita sunat sujud. Kita sunat sujud sahwi, sunat sujud tilawah, astagfirullahalazim. Sunat sujud tilawah nah. Masa sujud tu nak baca apa? Masa kita sujud tilawah tu nak baca apa? Bacaan sujud tilawah sama macam pagi Jumaat tu lah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam ni adalah, dalam buku ni ada, dalam kitab ni ada, belakang sikit. Baik. Kemudian yang kedua pada ayat 15 surah Ar-Ra'd. Pada ayat 15 surah Ar-Ra'd, walillahi yasjudu tu. Tu perkataan kalimah walillahi yasjudu man fis samawati wal ard.
Habis saja selesai ayat tu sampai wal asal, kita disunatkan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Baik, sunat sujud. Baik. Kemudian yang ketiga surah, yang ketiga ayat 49 hingga 50 surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah lebah. Baik, pada perkataan walillahi yasjudu ma fis sama tu, perkataan warna biru tu. Baik, habis saja ayat sampai ke tanda tu. Tanda bawah sekali lah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaika wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik, sampai situ kita sunat sujud tilawah. Kemudian yang tu dalam surah An-Nahl ayat 49 hingga ayat 50. Kemudian yang keempat ayat 107 hingga 109 surah Al-Isra, surah Al-Isra. Pada perkataan tu yakhirruna lil adqani sujada. Yakhirruna lil adqani sujada. Kita baca sampai habis lah, sampai bawah sekali tu, sampai ada tanda tu, barulah kita disunatkan sujud tilawah. Kemudian ayat 58 surah Maryam, ayat 58 surah Maryam bawah sekali tu, kharru sujjadan wa bukiya. Habis tu kita sunat sujud tilawah. Baik, habis. Dia ada tanda lah, tengok situ lah. Tanda dia bentuk macam kubah tu, bentuk macam kubah masjid tu. Kemudian yang keenam dalam surah, yang keenam dalam surah Al-Hajj ayat 18 ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis sama tu, kataan warna biru tu. Itulah ayat-ayat ataupun kalimah sujud sejadah. Jadi kita baca sampai habis lah, sampai bawah tu, ayat 18 tu lah, sampai ada tanda kubah tu. Habis sampai tanda tu barulah kita sujud. Barulah kita sujud tilawah. Baca sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca seperti mana kita sembahyang hari Jumaat tu, pagi Jumaat tu, sujud sejadah. Bacaan samalah. Kemudian ayat 77 surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Habis sampai tuflihun tu ada tanda kubah tu, barulah kita sujud tilawah. Sujud tilawah. Baik. Kemudian dalam ayat 60 surah Al-Furqan pun ada juga. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Okey, habis ayat tu ada tanda kubah tu, barulah kita sujud. Kemudian dalam ayat 25 hingga ayat 26 surah An-Naml, alla yasjudu lillahi alladhi, sampai habis lah, baca sampai habis, sampai bawah tu, Arshil Azim, ada tanda tu, tanda kubah tu, barulah kita sujud. Baik. Kemudian dalam surah As-Sajdah, yang ni memang masyhur lah. Surah Sajadah yang dibaca pada setiap hari Jumaat, pagi Jumaat. Sembahyang subuh pada hari Jumaat. Yang mana kita sujud sejadah. Yang ni lah, ayat ni lah. Ayat sejadah, ayat 15 surah Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Tu perkataan kharru sujada. Kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Habis ayat tu ada tanda kubah tu. Barulah kita sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Baik. Kemudian dalam ayat 24 surah As-Sad ada juga bawah sekali tu. Wa kharra raki'an wa anab. Habis ayat tu
kita sujud tilawah. Surah Wa'i, surah Fussilat ayat 37 hingga 38 tu. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah. Tu ada perkataan warna biru tu. Habis saja ayat sampai ayat 20 ayat 38 tu barulah kita sujud tilawah. Sujud tilawah. Okey. Kemudian dalam surah ayat 62 surah An-Najm, surah bintang, An-Najmus bintang. Tu pada perkataan fasjudu lillahi wa'budu. Habis ayat tu ada tanda kubah tu, kita sujud tilawah. Dalam ayat 21 surah Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Tu. Habis ayat tu kita sujud tilawah. Ayat 19 surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sunat sujud tilawah. Tu. Sunat sujud tilawah ni bagi siapa? Bagi orang yang baca ayat tersebut dan orang yang mendengar bacaan tersebut lah. Syarat dia seperti syarat sembahyang lah. Syarat sembahyang. Okey, kita tengok bawah tu dia kata bacaan sujud tilawah. Kita nak baca apa nah? Dalam masa sujud tu kita nak baca apa? Dia kata bagi sesiapa yang melakukan sujud tilawah, ia boleh berdoa sekehendaknya. Boleh berdoa sekehendaknya. Sungguh pun begitu, ada sebuah hadis yang diceritakan daripada Aisyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Nasa'i, Abu Daud dan Hakim, bahawa doa sajadah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana doa dah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Diulang 3 kali nah. Sunat diulang 3 kali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulang sebanyak 3 kali nah. Doa ni doa siapa ni? Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sujud tilawah. Apakah arti dia? Terjemahan daripada sajada wajhiya lilladzi itu apa dah? Maksud dia sujudlah muka, sajada wajhiya lilladzi, sujudlah muka dan seluruh diriku, lilladzi khalaqahu, kepada Allah yang telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan membentuk rupa-rupanya, wa basarahu bihaulihi, dan telah mencipta pendengaran dan penglihatannya, yakni dengan perantaraan telinga dan mata, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kuasa Allah jugalah pendengaran dan penglihatanku terpelihara dengan selamat. Bihaulika wa quwwatika fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disunatkan ulang 3 kali lah. Baca ketika mana? Ketika sujud tilawah tersebut. Baik. Kemudian kita tengok muka surat 75. Muka surat 75 pula. Muka surat 75 yang ada buku ni boleh buat keluar lah. Pelajaran yang ke-18. Tajuk dia Alqabul Huruf. Alqabul Huruf maksudnya gelaran. Laqab. Bahasa Arab panggil laqab. Alqab ni jamak taksir. Jamak perkataan yang menunjukkan banyak. Alqabul Huruf maksud dia segala gelaran-gelaran huruf. Alqabul Huruf maksud dia segala gelaran-gelaran huruf. Jadi setiap huruf dia ada gelaran-gelaran dia lah. Dia ada gelaran lah. Macam kita lah. Kita pun kadang-kadang ada gelaran ya. Ada gelaran lah. Nama kita elok dah. Nama kita Azlan. Azlan Muhammad Azlan Azlan bin Malik contohnya, Azlan bin Ahmad ke. Orang gelar kita apa? Lan hitam dia kata. Gelaran kita Lan hitam. Sebab kita kulit kita hitam sikit, orang gelar kita Lan hitam. Tu dia. Tu gelaran lah tu. Jadi huruf pun dia ada alqab, dia ada gelaran. Gelaran yang pertama dipanggil Jawfiyah. Jawfiyah ataupun Hawaiyah. Dia ada 3 huruf. Alif, waw, ya. Gelarannya Jawfiyah. Hawaiyah. Jawfiyah ni maksud dia huruf lingkungan rongga. Huruf lingkungan rongga.
Dalam mulut kita ni ada rongga nah. Kalau kita buka a, tu rongga tu. Rongga. Dan dalam bahagian halkum kita pun ada rongga, tapi nak tunjuk tak boleh lah. Pasal duduk dalam ni. Rongga maksudnya kawasan yang ada ruang. Ataupun dipanggil dengan gelaran hawaiyah. Hawaiyah maksudnya huruf lingkungan udara. Huruf tu ada 3. Alif, waw, ya. Ataupun dipanggil huruf mat. Huruf mat tempat ada di mana? Di kawasan jaufiyah ataupun hawaiyah. Kawasan rongga. Contohnya huruf mat alif. Kena buka mulut. Kawasan rongga. Rongga. Kemudian ya pula. I. Kawasan tu lah. U. Wow kan? Wow. Macam mana nak kena mat ni? Kalau alif sebelumnya baris atas fathah. Mat asli lah tu. Ataupun dipanggil mat tabi'i. Kalau ya sebelumnya kasrah. Tu ya. Kalau waw sebelumnya dhammah. Itulah mat asli. Tempat dia di mana? Di jaufiyah. Dalam rongga. Bila kita sebut pasti maka rongga kita terbuka lah. U, I. Rongga tu terbuka. Sebab itulah digelarkan dengan jaufiyah ataupun hawaiyah. Kemudian yang kedua gelaran yang kedua adalah halqiyah. Halqiyah ada 6 huruf. Halqiyah ada 6 huruf. Ghain, kha, ain, ha, hamzah, ha simpul dan hamzah. Halqiyah maksudnya huruf lingkungan kerongkong. Huruf yang berada di kawasan kerongkong kita. Dia ada 6 huruf. Ghain, kha, ain, ha, hamzah. Baik. 2 di atas, 2 di hujung ni, 2 di tengah, 2 di bawah. Di bawah ni adalah ha simpul dengan hamzah. Sebab tu apabila kita sebut huruf ha, pastikan bunyi dia di sini. Ihdinas sira ni sini. Kalau hamzah pun di sini juga. Di bahagian pangkal halkum nama dia. Pangkal di sini panggil pangkal. Kalau di sini dipanggil tengah halkum. Di sini dipanggil hujung halkum. Jadi 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di hujung ni atas ni. Baik, 2 di bawah huruf ha simpul dengan hamzah. Pastikan bila kita sebut huruf tu bunyi dia di sinilah. Ihdinas siratal. Ni sini. Kalau hamzah di sini juga. Alladzina yu'minu. Yu. Di sini hamzah. Yu'minu. Dengan yu tu ain. Jangan tukar lah. Di antara ain dengan hamzah jangan tukar. Pastikan kita boleh beza lah tempat dia. Kemudian 2 di tengah. 2 di tengah adalah huruf apa? Ha pedas. Bentuk dia macam jim tu. Tapi dia tak ada titik lah. Ha. Kalau kat bawah ni ha. Ni ha. Dia bunyi pedas. Bunyi pedas. Lagi satu huruf apa? Huruf ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastikan ain sebutan dia bunyi di tengah halkum. Dan habis. Dan 2 di ujung halkum. 2 di ujung halkum huruf apa? Huruf ghain. Ghairil maghdu. Ni huruf ghain di hujung ni. Huruf yang tebal lah. Ghain ni salah satu huruf yang tebal. Pastikan kita baca dia bunyi dia di sini dan sebutan dia tebal lah. Kerana sifat dia adalah isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah ketika kita menyebut huruf ghain, maka sebutan dia tebal lah. Kemudian huruf kha sini juga tempat dia, kha atas ni. Kha juga huruf yang tebal, huruf isti'la. Apabila kita sebut dia pastikan tebal. Tebal. Khair, akh. Ni atas ni. Baik, jadi kesimpulannya bahagian kerongkong kita, bahagian halkum kita ada berapa huruf? Ada 6 huruf yang digelarkan dengan halqiyah. Halqiyah iaitu huruf lingkungan kerongkong. Ada 6. Boleh juga kita panggil huruf halqi, huruf izhar halqi, boleh juga. Baik.
Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah gelaran lahawiyah. Lahawiyah. Lahawiyah dia ada dua huruf, kaf dengan qaf. Lahawiyah dia ada dua huruf, kaf dengan qaf. Apa maksud lahawiyah? Lahawiyah maksudnya huruf lingkungan anak lidah. Anak lidah. Contohnya ni lidah kita. Ni lidah kita, ni bahagian belakang ni. Ni hujung lidah. Ni hujung lidah. Ni tengah lidah. Ni belakang ni. Belakang ni dipanggil lahawiyah. Huruf lingkungan anak lidah. Ataupun kita panggil pangkal lidah. Jadi huruf qaf dengan kaf di sinilah. Tempat dia di sini. Qaf belakang ni, kaf depan sikit. Cuma bezanya qaf tebal, kaf nipis sebutannya tu. Qaf huruf isti'la tebal, kaf huruf istifal nipis. Contoh kita sebut qaf macam mana? Qa. Tebal kan? Qala rabbuka lil qala rabb qul a'u kan? Huruf qaf mesti tebal. Siapa baca nipis salah. Qaf. Kalau kaf nipis, kaf. Kaf nipis. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka nipis. Jangan baca qana'. Salah lah. Siapa baca kaf tebal, salah. Yang tebal itu adalah qaf. Yang nipis itu adalah kaf. Pastikan boleh bezalah. Baik. Kemudian gelaran dia apa dah? Lahawiyah. Lahawiyah maksudnya huruf lingkungan anak lidah lah. Anak lidah maksudnya bahagian belakang ni. Bahagian pangkal lidah ni. Belakang ni. Kemudian yang keempat pula adalah huruf yang digelarkan dengan syajariyah. Hurufnya ada 3, ya, shin, jim. Baik, huruf yang digelarkan dengan syajariyah bermaksud huruf lingkungan pertengahan daun lidah. Daun lidah ni lidah kita. Ni ujung lidah. Ni tengah lidah, ni pangkal lidah. Tadi belakang tadi adalah qaf dengan kaf. Manakala jim, shin dan ya tempat dia di pertengahan. Di pertengahan daun anak lidah. Di sini. Di pertengahan daun lidah sini. Jadi jim, shin, ya tempat dia di sini. Digelarkan dengan syajariyah. Apabila kita sebut huruf ya, huruf shin, huruf jin, tengah lidah kita ni meninggi sikit. Dia menaik ke langit. Ya, iya. Tengah lidah tu dia naik sikit. Shin, ash. Tengah lidah tu dia naik sikit ke langit. Jim, aj. Dia naik. Tengah lidah tu dia naik. Yang tu. Baik, yang tu kalau kita tengok buku yang ada gambar rajah mudahlah. Cuma di sini saya boleh beritahu lah kan. Nak tunjuk nganga mulut tu jenah lah kan. Cuma kita faham lah. Tengah lidah tu dia naik. Naik apabila kita menyebut huruf tersebut. Dan satu lagi, yang terakhir lah untuk petang ni. InsyaAllah kita sambung pula esok lah. Dan yang terakhir pada petang ini adalah gelaran huruf istitalah. Iaitu huruf dad. Istitalah. Dia punya gelarannya istitalah. Maksudnya apa dia? Memanjang. Sifat memanjang. Iaitu huruf lingkungan tepi lidah. Jadi huruf dad ni dia tempat dia di mana? Di sini. Sepanjang tepi lidah ni. Sebelah kanan ataupun belah kiri. Huruf dad sini. Bila kita sebut dad, tepi lidah. Tepi lidah daripada dalam pangkal tu ke hujung lidah. Dad dia berada di bahagian tepi lidah. Jadi sebut huruf dad tu pastikan tepi lidah kita mendempek, menghimpit ke lelangit keras. Menghimpit ke geraham, gigi geraham. Ni atas ni, kanan atau kiri. Al, da, di, du. Pastikan tepi lidah kita tu merapat ke gigi geraham atas, kanan atau kiri. Da, di, du. Ghairil maghdu, du. Jangan baca ghairil maghdu, du. Salah lah. Lidah, tepi lidah tu pastikan rapat ke gigi geraham atas, kanan atau kiri. Ghairil maghdubi alaihim waladh.
da nah, bukan da, salah nah. Baik. Itulah huruf dad. InsyaAllah akan datang bila habis kitab ni, kita akan sambung dengan kitab yang buku yang ada gambar rajah lah, insyaAllah mudah sikit. InsyaAllah nah. Baik. Jadi untuk live petang ni sekadar ini dulu. InsyaAllah esok kalau ada masa kita sambung balik. Untuk gelaran huruf yang seterusnya insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi secara ringkas, tuan-tuan dan puan sekalian dapat fahamlah dan dapat amalkan dalam bacaan seharian insyaAllah. Esok insyaAllah kita cuba buat live sekali lagi untuk sambungan gelaran huruf yang seterusnya, nombor 6 iaitu nit'iyah insyaAllah nah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Minta tolong share agar ramai lagi yang boleh mengaji boleh tumpang mengaji insyaAllah. Baik, sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.